Soalan tuan, Assalamualaikum. Kembali kita episod kelima, Bola Dulu Baru Kamu. Okey, kita nak recap balik. Untuk episod pertama, kita punya guest sebelum Azmin ni Azram, Azmin Azram, Datuk Zainal Abidin. Datuk Zainal Abidin. Episod kedua, Azamuddin Akil. Azamuddin 3. Yang lepas Mahali Jausuli. Tapi untuk episod kali ni, kita pun tak tahu siapa. Sebenarnya dia kata surprise. So surprise tu untuk kita. Sebelum tu saya kenalkan lah. Macam biasa, saya punya brother. Hari ni brother saya berbaju bunga-bunga. Okey, berbaju bunga-bunga. Berseluar Yankee. Berseluar Yankee. Nurdin Yusof. Hari ni macam pelik. Hari ni dia pakai baju bunga lah kan. Itulah, dia betul-betul surprise hari ni. Saya ingatkan dia yang surprise tu punya ada lagi. Malam ni betul-betul surprise. Kita tak tahu, saya pun macam first time. Bila dapat guest kita ada surprise sikit. So macam, sekejap, kita tengah tunggu dia naik. Itu segi apa? Hey! Karen Fahmi. Betul surprise lah. Duduk lah. Patutlah tadi ada kereta nombor 19. Siap dia. Duduk sila kan. Oi, ada kacang. Sila. Buat macam rumah sendiri. Apa ni? Ha? Saya tuangkan, tak apa. Awak relax. Awak jangan pegang botol. Jangan. Banyak cerita awak pegang botol. Tak, dia orang kata surprise lah siapa. Jadi kita orang macam agak terkejut juga lah nampak awak dia. Surprise ke apa? Tak ada. Tak ada. Ini first time kita orang disurprisekan oleh producer. Memang surprise tu. Tapi aku parking belakang kereta kau ni. Memang surprise Parking lah. tadi ni, parking sini lah. Jangan parking kita. Tapi Brad semakin Korea kau. Aduh. Macam Korea tu eh. Tu lah, bini yang banyak tengok Korea. Nak kena tukar. Dia jangan nanti dia bagi. Jangan pekat sangat. Oh, dia nak pipe tu lah. Okey, faham. Ni kopi ke teh? Ha? Nescafe dia. Oh, saya tak tahu masih. Ya, kita tengok soalan dulu, Pak. Hai, prepare Sebenarnya kita lah. bukan kita orang kita ni surprise, surprise. Tak tahu kita soalan. terkejut. Ni baru dapat. Kau tadi. Terpaksa ubah soalan lah. Okey, bola nampak dulu dia baru tadi. kamu episod saya- kelima. Macam mana ni? Aku nak Okey, jawab bola kan? dulu baru kamu episod kelima. Kali ni kita dah tahu guest kita, Khairul Fahmi Cekmat. Ini antara jejak idaman Malaya dulu. Khairul Fahmi Cekmat ni Tak, bukan dulu je, sekarang pun sama. sekarang bersama. Sekarang tak ada. Masih. Awak Korea. Okey, Khairul Fahmi Cekmat. Ini dia, Pak. Ya, jap. Silent. Silent. Kita panggil dia Apek. Tapi tak tahulah korang tengok dia macam Apek ke, Khairul Fahmi Cekmat ke. Inilah dia. Tapi lain Lain. Apa lain? Tak nampak macam Nampak tak? Sebab rambut belah tengah sekarang kan. Sekarang biasalah. Balik zaman-zaman dulu kan. Zaman-zaman new boys Tak, dulu. kejap. So, last bila lepak? Lama. 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 Semenjak dia beraksi aku lupa dekat kau sana. itu last dengan Sabah tu masa kau syuting apa tu? Bulan lepas. Ada kau syuting Grab kot. Kedai mamak Oh, kedai mamak. Okey, Yang okey. Messi. Ya, ada kedai mamak. Tapi tak sempat. Tak, dia adik banyak Busy dia eh. makan semut sekarang. Bukan dulu pun dah makan. Tak, dulu lagi banyak, sekarang kurang sikit. Okey. Sekarang penat jaga anak, so semua benda tak ingat. Berapa Okay. okay. sekarang? Bawah? 7. Sekarang 7. Okey, Apek, cuba cerita sikit perkembangan dan macam mana menjadi seorang pemain bola sepak ni. Dari kecil. Okey, kenalkan diri dulu. Kenalkan diri. Okey, saya Khairul Fahmi ya. Dia tak serius sangat tak. Dia macam sembang macam kita sembang kat mamak. Okey, tapi orang nak tahu kat nama dia, orang tak tahu panggil Apek kan. Dia tak tahu kan. Betul. Khairul Fahmi lah, Khairul Fahmi kan. Khairul Fahmi. Pengalaman sekarang Apek sekarang main dekat Sabah. Dah 3 tahun Sabah. So tahun ni masih Sabah lagi. And then Sabah selamanya ke apa? kita macam ni adik. Bagi Bagi orang nak tu. Main dah. Berapa tahun Kan? awak Sabah? 3 tahun. 3 tahun lah. Lama juga 3 tahun. Itulah. 3 tahun. Dari kecil Masa- memang main keeper ke macam mana, Apek? Dari Cuba cerita. kecil main keeper. Saya pada sekolah lah. Ajar 5 tu saya main striker. Oh, striker. Striker. Saingan Angkatnya awak. tak ada potensi je striker tu. Cikgu cakap kau duduk sana. Kau tangkap bola je lah. Tu daripada situ lah. Sampailah sampai sekarang lah. Tu saya lepas sekolah rendah tu saya masuk sekolah sukan lah dekat sekolah sukan Bandar Penawar. Sekarang tukar sekolah sukan Sultan Ismail. Sultan Ismail. Tukar Ismail and then form 4 sampai form 5 saya masuk UKL lah. Jadi junior Dia abang junior Junior, adik. junior lagi. Berapa tahun? Tapi Beza? saya masuk tu dia dah keluar.
2 tahun. Oh. Awak bayar Mali kan? Bayar Mali. Bayar Mali. 2 tahun. Tapi kawan-kawan kita, kawan saya ni macam krik-krik sikit. Sebab dia sini jauh. Jauh. Itu saya nak tanya, awak bertiga dengan Mahdi semua daripada Bukit Jalil lah kan? Kau kan? Bukit Jalil saya pergi. Sebab time saya belum ada lagi sekolah Bukit Jalil. Tapi dia Bukit Jalil kan. Bukit Jalil. Awak Razman kan. Yep. So kalau masa dulu tak ada Bukit Jalil, kebanyakan dari mana? Sekolah mana? Kalau awak tanya saya, setiap state dia ada akademi dia. Akademi, yes, betul. Kalau dulu KL kita kat Brickfield lah. Betul. Kelantan saya tak tahu, tapi mesti ada akademi. Betul dia. Sekolah projek ada. Sekolah projek, maknanya sekolah tu Betul, dulu ada. lebih macam sekolah projek lah. Sama juga saya rasa tim-tim lain macam negeri lain, macam Kedah ke Selangor mesti ada. Betul lah, masa Jadi tu time saya memang macam tu. striker tu kan akademi Kelantan masa tu. Tapi dulu dia choose lah kan, yang terbaik boleh masuk sekolah. Betul. Nah, macam itulah daripada sekolah sukan negeri ni, mana yang terbaik tu pergi kan masuk ada selection lah untuk pergi nak dapat PLA kan. Yalah betul. Apek sebenarnya anak jati Kelantan lahirkan di Kelantan. Okay, bila kita sebut pasal Kelantan ni sebenarnya orang Kelantan ni memang kalau daripada youth memang kebanyakan yang bagus-bagus semua daripada Kelantan. Betul Betul. Memang daripada Kelantan. Cuma ialah kalau dulu Kelantan ni asal nak pergi main je bergaduh. Asal nak pergi main je bergaduh. Betul lah Betul. Tapi ialah macam bila Apek dekat Kelantan sebenarnya macam mana engkau boleh macam orang kata terus melonjak naik, terus jadi, sebab kita tahulah kenal kan Apek Khairul Fahmi Cik Mat tu meletup kalau tak salah saya Dia Fatsyah. sama. start Suzuki Cup. Sebelum tu perjalanan awak sebelum menjadi goalkeeper, Pertama. first goalkeeper tu, boleh tak awak ceritakan dulu main daripada mana, Kelantan ke apa semua? Saya bernasib baik macam ni sebab saya habis je sekolah rendah tu saya terus masuk sekolah sukan kan. So saya memang Apa nama daripada sekolah tu form- dia? sekolah sukan Ingat? tu. Sekolah sukan kat Kota Baru tu. Kota Baru lah. Saya tak masuk sekolah sukan Di sana terus pergi. daripada sekolah rendah tu saya terus pergi sekolah sukan dekat Johor tu. Sekolah sukan Padang Menawar. Padang Dulu Menawar. Padang Menawar. Sekarang apa? Sekolah Sultan Ismail. Sultan Ismail tu. Tukar nama kan. Saya daripada situ memang daripada form 1 sampai form 5 tu saya membesar kat luar. Okey. Macam mana selection tu? Dia ada masa tu panggil TID talent scouting apa tak panggil. So memang nak masuk sekolah tu dia tak pilih kau main sukan bola ke apa tau. Okey. Okey. Sekolah sukan negeri negeri akan buat scouting yang mana banyak yang kuat sukan lah, yang kuat sukan okey kau pergi try. So dia test semualah. Kau lari, Jumping kau Ada jumping lah gitu semua kan. Okey. Scouting tu. Okey. So kita pilih, tarikh sekian kita pergi ke Johor, kita akan buat kat sana pula. So bila sampai sana dia bagi pilihan 2 sukan. Sukan pertama dan sukan kedua. So aku pilih bola dengan lompat jauh masa tu. Aku pilih. Jauh Kalau tak keluar boleh lagi lah. Lompat jauh. Tak, kalau panggil elek ni mesti ada cerita pasal lompat-lompat tu saja. Lompat lain. So bila hari pertama tu coach tengoklah masa tu coach Coach Razak. Rasa semua budak sukan tu kenal lah. Budak bola kenal sekolah Coach Razak. Selection pertama. Okey, untuk hari kedua tu dia dah tengok okey awak tak boleh pergi lompat jauh lah. Awak tu Sebab lompat tak ada. Lompat tak ada boleh tak ya? Tapi kan suka bola. so dia select dari situ lah. Tapi awak kena terima kasih kat Cikgu Razak. Main bola memang betul pergi jauh tu. Nah, macam tu lah. Tu yang start masuk form 1 lah, daripada form 1. Siapa mana? Dia lepas tu macam awak kan. Nak kata awak tinggi sangat pun tak juga. Tapi goalkeeper selalunya cuma saya perasan mungkin badan awak agak lebar lah. Sebab kalau dulu-dulu kan time saya juga macam keeper macam Azmi Azram tak tinggi juga. Tapi pasal lebar and then jumping lah. Jadi saya macam agak kecewa jugalah awak tak dapat lompat jauh tu. Sebab awak jumping tinggi juga kan. Lepas tu saya pilih lompat jauh. Dan macam mana masa tu awak choose untuk nak jadi penjaga gol? Penjaga gol lah. Sebab sebelum ni macam kau striker. Macam-macam position kan. ya. Ada striker, ada defend, ada midfield. Midfield. Kalau tanya budak-budak zaman sekarang nak main position apa, semua nak main striker, semua nak main winger. Tapi untuk pilihan goalkeeper ni tak semua orang boleh Dulu nak. pula kan, dulu tak ramai kan. Masa sekarang mungkin ada ramai yang tengok Syihan main apa semua jadi keeper tu. Masa zaman saya tu mungkin sebab daripada darjah 6 tu
Dah jahanam. Dah jahanam lah, dah jahanam. Jahanam lagi, dah jahanam. Belum. Salah jahanam. Belum lagi. Dari awal lagi belum jahanam lagi. Jahanam tu. Dah jenam. Dah 5 tu, okey, kau tak boleh main striker je aku cakap. Kau jadi keeper lah. Jadi keeper tu sampailah MSSM. Maknanya kita dah biasa situ kan. Aku daripada sekolah rendah tu, hoki pun main keeper, bola baling pun main keeper. Kan, maknanya sukan yang ada melibatkan keeper tu aku main. So Tapi dari situ lah. perjalanan awak tu macam nak pergi lompat jauh, kau kena reject, kau jadi Striker kena reject. Oh, banyak kena reject kan? So memang rezeki kat keeper. Tapi nampak awak sebagai penjaga gol lah kan, awak agak tenang lah. Jadi rasanya that time tu awak tenang tu yang coach cikgu tu nampak ni boleh main Cina keeper ni nampak macam tenang kan. Nampak macam tenang. Tenang tidak sebenarnya. Daripada Kelantan tadi, awak cerita dia masuk sekolah sukan. sekolah sukan. Lepas tu start bila awak pergi Bukit Jalil? Form 4. Form 4? Hmm. Oh yalah, Form 4. Bukit Jalil start Form 4 baru Form 4. ni kan. Form 4 start pergi Bukit Jalil. Bukit Jalil. So kalau tak salah saya, start Form 4 time awak dekat Bukit Jalil tu, awak ada dipanggil ataupun di offer untuk main kelab-kelab luar. Ada? Dia bukan kelab luar, dia macam mana? Macam ada liga-liga sosial lah kan. Oh, liga-liga sosial. Sosial. So kawan saya tu sehari minggu je kan Bukit Jalil dia kalau outing 2 minggu sekali kan. Tapi saya tiap minggu ada 2 kad. So minta maaf lah cikgu mana-mana yang Cikgu Zul. Cikgu Zul. Saya bukan tipu lah, saya tipu tu bukan nak keluar nak monteng apa kan, cuma hari ni minggu. bagi tahu ni, hari ni baru kita boleh ni. Mungkin dia. So dia lah jadi pakcik aku tu, kawan aku tu. So setiap minggu dia bawa keluar, bawa main liga sosial tu lah. So macam cari duit lah, cari duit. Dia so satu game dia bagi. Okey, bagilah 50 duit poket kan. Macam tu. So cerita dia ada satu game tu final menang. Lepas tu masa tu ingat dulu ada majalah apa Arena Bola Sepak kan. So dia nak hantar interview tau. Oh, okey. Macam perform lah game tu final lah. Macam mana? Cakap tak boleh. Saya tak pandai cakap. Padahal kalau kita interview nanti keluar kata. Form 4 lah masa tu, Form 4 lah. Tu form 4, form 5 lah. Form 5. Tapi sebenarnya kalau nak ceritakan minat tu sebenarnya itulah passion ataupun minat kita budak-budak bola. Sebenarnya sekolah sukan tu walaupun kita dalam sekolah sukan dah bersukan, tapi macam Apek ni dia still cari duit tepi. Maksudnya cari duit tepi tu dalam bukan bola dengan lah. benda-benda lain, tapi still dalam bola untuk dia orang kata Untuk hidup di bandar hidup kota metropolitan. Orang kampung dia, orang kampung Kelantan datang KL ni. Tapi kalau tengok luaran awak tak nampak macam orang Kelantan, macam orang KL tu. Lama duduk KL. Kalau kita tahulah, Kelantan ni kan dulu ada Hashim Mustafa striker. Lepas tu penjaga gol Ali Nabi. Ali Nabi pun bergaduh dengan Zakwan, dengan Kembar. So Ada. ada kan? Ada. Tapi dekat luar. Dekat luar. Masa tu tak dah ada dalam tim tapi tak ada dalam squad untuk tu lah. Rizal atau Rizal. Rizal lah. Oh, panggil Rizal atau Rizal. Reserve atau reserve. Itu kira normal. Kejadian tu berlaku saya dekat kampung tengah minum kopi dengan kawan-kawan. Itu normal. Kita pun masuk tim memang akan selalunya akan duduk Rizal atau Rizal. Lepas tu baru kita ada Chan lah. lagu keeper kot. Satu je posisi tu. Yelah, so yang main akan main seorang. Tapi kalau sekarang mungkin dalam satu tim ada 4 orang goalkeeper kan. 4 orang atau 3 goalkeeper yang akan main seorang. So takkan nak Apek nak main time tu kan. Ali Nabi. Awak first masuk Masa berapa? tu saya dia? Halim Napi, Syah. Mak Syah, Syalizan kan. Said Edni. Oh, ada masa tu. Ini dah masuk masa tu. Umur awak berapa masa tu? Masa Umur first saya masuk first team. 20 lah. 20. Saya masa tu budak lagi kan. So kita just join training je lah. Yalah. Join training. Lepas tu game turun Presiden Cup. Kan. So bila ada masa tu pula coach yang setia kan. So dia memang time dia kan kalau keeper mesti kena standby 3, tak boleh 2 kalau pergi mana-mana kan. So habis je dengan Presiden Cup standby pergi. Ikutlah mana first dia pergi. Tapi time awak naik masuk first 11 tu yang Kelantan meletup tu dia. Rezeki lah tu. Bila kalau cerita pasal main dia Satya, memang dulu dia akan
bawa naik Betul. budak-budak muda. Budak-budak yang baru naik. Player yang betul lah, yang betul lah Dia untuk bagi- dibawa dia naik. bagi peluang. Betul lah. Tak salah lah dia Ya kan, legendary tu. Ada Fahmi Cik Man. Belum. Siapa tak kenal? Belum. Saya tambah ni belakang dia. Kalau legend tu dah ditanya. Saya bila guest ni datang banyak benda nak sembang dengan dia. Walaupun tak ada dalam soalan ni tapi banyak benda saya nak tanya dengan dia. Okey baik. Tanya ikut soalan. Yang banyak benda nanti Luar Boleh. bukan. Boleh. Nanti producer cut lah. Awak jangan risau. Dia tahu sikit-sikit je. Kan? okey. Awak cerita je awak nak cerita apa dia. Okey baik. Minum dulu. Belum. Awak macam takut je aircon. Padahal aircon banyak ni dia. Tadi sejuk dalam kereta, lama tunggu. Kan dia Saya tiba dalam panas kereta pula. tadi siapa guys kita ni? Itulah. Kang kena kang tak boleh nak cakap pula mampus kita ni kan. Ha. Tapi kalau tengok keluar muka macam Korea, okey boleh kan. So Apek ni kalau among the players dia sangat dikenali lah sebab dia very friendly dan dia memang senang bekerja. Kita pun pernah bermain sama dan dia tak ada banyak hal punya. So macam mana Apek punya pengalaman hidup atau jati diri tu dibentuk pernah kena bully ke atau macam mana untuk menghormati orang-orang yang lebih senior? Sebab apa yang macam saya cakap tadi kalau kita tengok budak-budak Kelantan mesti nak kaki gaduh. Saya dia- Apek ni Apek tak ada. Apek ni dia bukan jadi Dia kaki senang. gaduh. Dia senang. Macam kita senior pun tengok ni okey bagus budak ni kan. So macam awak Pek macam mana Pek? Mula-mula tu awak nak masuk start masuk dengan sini-sini macam ni. Apek dia tak kaki gaduh. Dia baik betul Baik, kan. Awak betul, baik saya tahu. baik. Alhamdulillah. Dia kaki lain. Dia lain dia. Saya Dia jangan ada lampu lip belak lah. Dia jangan ada lampu lip belak lah. Dia jangan lampu lip belak. Kacau bilau dia. sedap air abang. Serius? Mantap Abang kita buat sedap air ni. Tak berpeluh ni. Ini mungkin dia punya lampu kan. Okey, berbalik tadi soalan tadi. Dia macam ni lah. Saya kan dibesarkan di sekolah sukan. So disiplin memang tetapkan daripada situ lah. Contoh kalau aku ni duduk kat Kelantan, aku tak tahu aku jadi apa kan. Adakah jadi player bola ke macam mana. Sempat juga sekolah menengah di kampung tu 2 hari. 2 hari je. Masuk 2 hari. Sebelum dapat panggilan pergi ke sekolah sukan tu. Toilet pun tak sempat nak pergi. Toilet pun tak sempat nak pergi. 2 hari. 2 hari je. Kan? Tapi betul lah sebab kita ni kebanyakan dari kecil kita merantau. Ya. Bila kita merantau tu banyak kita belajar dari segi disiplin, masa, macam mana yalah kita masuk tempat baru, macam mana nak menghormati orang. So dari kecil tu kita dah hidup berdikari. Mungkin dari situ Ya dah situ biasa. lah biasa. Lepas tu dah habis sekolah tu kita belajar pula dengan player senior kan. Player senior ada yang betul, ada yang tak betul. Junior ada collab national ke dia? Ada main Junior under ada. Under 16 ke? Under national team? saya Under start 16? pada under 17 14 sampailah. Oh, national team Sampailah habis. Tapi kalau nak ikutkan macam sebenarnya bila merantau jauh-jauh ni sebenarnya susah. Betul? Macam saya daripada Semban. Awak Saya Sentul lah. Sentul. Dari Perak? Perak. So macam daripada Kelantan tu jauh daripada family. Jauh. Untuk kita zaman-zaman sekolah untuk berjauhan berdikari, dengan betul. family ni agak Susah. susah lah. Cuma kan? nak Susah ulang kalau alik pun nak agak- nak balik pun kos hari lagi. raya kos. Tu kalau cuti contoh kalau betul-betul outingnya yang tak pergi main bola, saya akan balik rumah kawan-kawan lah. Nak kena raya Pek, nak balik Pek kan. Uish. Macam mana Pek time sekolah tu? Dan sekolah balik kalau macam dekat Johor dulu dia ada sediakan bas lah untuk okey ni Kelantan punya balik satu bas. Dia sediakan dia bayar macam tu lah. Still bayar juga lah Still tiket, bayar tapi situ dia lah. orang siapkan satu bas lah. Kalau dekat KL tu susah sikit lah. Kalau So nak kena berebut ikutkan lah. cerita awak ni nak kira berjauhan daripada family ni lepas sekolah rendah dah jauh lah. Dah start jauh. Macam Apek dah start jauh. So macam mana penerimaan family awak, mak ayah awak ada bising tak macam apa Pek? Tak boleh nak apa dengan family langsung. Awal-awal tu macam saya puja apa? Arwah mak saya dengan ayah saya tak berapa nak setuju sangat lah nak Bola. pergi Jauhan lah. pergi pergi jauh tu luar kan. lah. Nak main bola tak ada masalah kan. Dia cakap tapi nak berjauhan. Dia tak tahu macam mana kan. Tempat orang dah lah Johor. Ya. Dia pun tak pernah sampai. Betul. Yang keluarga tak pernah sampai. Jauh. Seorang je nak keluar ni. Tak, Badan Penawar jauh tu. Ya, Jalan jauh. masuk dalam. Pada Saru. Jangan. Dia jauh tu jalan. Nah, sekarang mungkin cantik dah sana. Kalau dulu Tempat gym bertendang pun sana. macam tempat-tempat orang training nembak. Kat situ dah usul pun sekali kan? Dauksu sebenarnya saya. Saya masuk form 1 dia form 5. Oh, okay. Tak usah. Dauksu.
Tapi dia orang asal Kelantan juga kan? Dia asal Kelantan. Itu pun setahu saya dia masuk sana awal-awal sukan badminton. Dausu. Oh, jumping Sukan lah. badminton, lepas tu dia Jumping cun go. jumping. Tapi sana tak ada sukan badminton, so dia tukar ke bola. Pergi sukan nombor 2. Mungkin sistem dulu dia Sana boleh pilih. Dia collect dulu semua student Yang Betul, yang data bagus sukan, Yang aktif sukan kan. kan dia pilih salah satu Tu dia sukan. choose lah. dia tak macam kita sekarang dah tahu Dia yang main betul bola elite apa di semua. Bukit Jalil. Yang Bandar Penawar tu belum lagi Dia betul-betul second elite lah. second Dulu elite lah. sekolah sukan juga. Sekolah sukan Bandar Penawar. Sekolah sukan. Macam kawan saya tu main bola, lembik tau, dia lembik. So, cikgu ambil dia, pergi hantar judo 3 bulan. Judo. Pergi training judo. Pergi training judo 3 bulan. Dah tough langsung, okey balik. Lepas tu main bola. Main bola. Macam tu Kalau pengalaman training dengan Halim Nafi tu macam mana? Dia memang seorang karakter yang Dia macam mana? Kalau orang dia dalam yang- game je. Dalam game dia tegas lah. Ha. Dalam training pun mungkin sezaman saya dengan dia tu dia dah lain lah kot. Oh, okey. Tapi tak ada orang berani untuk bergurau dengan dia lah. Kalau ada pun Dia awak pernah main dengan Halim Nafi? Ya, saya pernah. Pernah agak pernah bertembur lah. Bertemu Tapi pernah. saya kalau dalam padang saya tak kacau orang Lain-lain dia. Jadi macam contoh macam saya nak provoke Halim ke. Kita tahu dia jenis dia macam mana kan. Kalau dia- kacau apa jadi tu? Itulah. Jadi kita Ada tak contoh ke? kacau lah. Ada contohnya. Cuma kalau anda kata 50-50 ke apa, saya pergi dia. Cuma kita hati-hatilah sebab Yelah, kita tahu fair dia lah, fair. dia robust kan. Lepas tu yang saya tahu dia memang agak garang lah orang dia kat luar kan. Macam tu lah. Dia Dia garang. kalau cerita pasal Halim Nafi ni, dia pasal kisah saya juga bersama lah, pasal gaduh kat atas padang tu. Sebenarnya macam ni, dia time tu game memang time tu Kelantan memang tengah naik. Yep. Time tu Ya, mendiang time kan Setia. Setia. Bos. Yang setia. Mi-9 lawan Kelantan. Saya main striker. Abang main defense. So ada satu situation tu Game tu live kan? situation Live. tu Halim Nafi RTM tackle. Ha. Halim Nafi tackle saya. So abang datang daripada bawah, abang datang naik atas. So abang datang naik atas, abang cakap dia buat sini macam ni. Dia panggil pakai otak macam tu kan. Sebab dia tackle kan. Lepas tu tak tahulah, mungkin salah penerimaan Halim Nafi time tu abang cakap dia gila. So itu lepas game dia kejar dia. Ya tahu, saya Halim tahu. Nafi kejar abang daripada keeper tu habis, dia pergi kejar abang. So saya cakap, tapi memang kecoh lah time tu. Tapi lepas habis game tu, tak ada lah berterusan sampai kat Yeah. luar. Dan lepas tu jumpa kat stadium pun okey je kan. Cuma atas padang time tu mungkin that situation yang menyebabkan dia mungkin Dia memang panas barannya orang kan. Memang orang karakter dia- dia macam tu. Betul. dia sampai Tapi dalam padang, luar Masih padang, jumpa lagi tak yang sekarang? Ke masih kontak je kak. kontak je? Kadang-kadang apa semua kan. Kalau balik mungkin pun ada chance producer kita panggil Halim Nafi lepas ni kan. Tak itu tahu, tak satu tahu kan. kisah yang menarik juga tu kan. Tapi mungkin dia pure Kelantan pun cakap pure, memang pure lah. Itu jarang keluar tu daripada Kelantan. Tak apa, kita panggil seorang lagi. Maksud saya terima tetamu. besar kat sana lah. Bukan tetamu lah, host. Apa untuk translate? translate kan. Sudah. Aku tak sabar kan. Dia awak punya influence lah. Permulaan awak tu nak main penyaga, awak punya influence yang dah Idola lah, idola. idola awak lah. Masa Inilah tu, Syarizan masa lah, time tu. Syarizan. Oh, masa tu awak tengok dia lah. Syarizan. Itu lokal lah. Lokal lah, lokal. Kalau international? Kalau international, saya Oliver Kahn lah. Bukan. Oliver Kahn lah. Yang memang Bukan Peter Schmeichel Yang tu kan? Curtis Maker. Saya pun tak minat MU juga. Tapi Tiba-tiba. Slow je. Slow yang nada. Apek ni zaman-zaman dia meletup ni sama match dengan Safi Salim. Sama. Memang zaman-zaman Betul. Menaik lah. champion Suzuki Cup tu Safi Salim meletup, Apek. Apek pun meletup. Apek di antara goalkeeper yang meletup lah time tu. So time tu Pek, awak rasa macam mana kehidupan awak selepas tournament tu? Maksudnya kita dah tahu lah Suzuki tu memang meletup. Macam Safi kita dah tanya dah, lepas tu dia terus ada apa, main dengan Indonesia. Offer baik-baik lah. dan maksud saya tu macam mana awak nak handle dengan berjumpa dengan orang luar. Sebab memang time tu Apek the only one yang orang tahu muka macam Korea tapi orang Malaysia kan. So macam mana Apek? Apa tak lagi perempuan jangan cakap lah. Perempuan dia tak kecil. Saya nak tanya Angel tu lah. Macam mana awak handle benda tu? Saya aku susah lah nak handle dia. Sebab kau tahu orang kampung kan. Cakap culture shock macam tu lebih kurang lah kan. Tiba-tiba memang besar dekat luar tapi orang tak kenal kau siapa kan. Tiba-tiba pam meletup kan. Dari mana kau tiba-tiba keluar ni kan.
So memang aku pun terkejut jugalah kan, dengan benda tu berjadi, macam-macam datang kan. Kadang-kadang apa, nak dapat dengan nak cakap depan kamera ni, kita mana pernah kan, tak biasa pun semua kan, dengan slang Kelantan aku lagi, aku nak tukar cakap tu kan, bau budu macam mana kan. So tapi aku cuba untuk adapt lah kan, ambil Tapi try Apek ni belajar. macam kita cakap tadi, dia memang senang untuk belajar dan dia adapt benda tu. Yalah, walaupun benda tu saya pun melalui kan, betul. macam mana nak ni, tapi Nak handle dia kan? tak ada yang kontroversi yang sangat luar biasa lah. Itu bagi saya tu normal. Perjalanan Kontroversi hidup tu biasa lah. Pembelajaran lah kan. Bukan luar biasa, Bukan luar biasa lah. Biasa. Sebab apa kalau Akan tengok seperjuangan je tahu rasanya kontroversi dia. kalau cakap macam kita dengar dia cakap pun tak adalah slang Kelantan sangat. Betul. Sebab untuk cari player yang tak hilang dia punya Kelantan tu susah. Tapi Lidah tu. Tapi Apek dah boleh cakap KL, tapi kalau jangan bagi dia jumpa dengan orang Kelantan memang dah set dia. Yalah mungkin sebab yalah umur 13 kan. 13 dah start keluar kan. Johor kan. Johor dah. Memang nak kena belajar kan. Berapa Betul. orang budak Kelantan? Sebudak bola masa tu 2 orang je kot. Kelantan. Siapa masa tu? Masa tu ada kawan saya tu nama dia Alif. Oh, dia tak sampai atas lah main lah. Dia tak sempat sampai atas lah. Jadi polis sekarang dia. Cerita pengalaman bola pernah dengan Asra dulu dekat PSV Eindhoven. Pernah. Saya pernah dengan Asraf, pernah pergi, dia macam mana? Pergi join Trial. macam trial lah, trial tapi Berapa lama lebih tu? pada training lah kot. PSV. PSV. Oh, lah. Tapi itu lepas Suzuki Cup kan? Tak, itu Sebelum masa tu aku 2007 lah. 2007. CYC. Oh, CYC Cup. CYC Cup. Masa tu yang tim-tim apa junior daripada kelab-kelab luar semua datang kan. Oh. So lepas tournament tu, so siapa coach tu? Robert Albert. So dia hantar pergi ni lah PSV Eindhoven tu untuk try. Yalah. So saya Asra dengan coach ni, profesor apa? Kita bila Apek cerita ni, kita tak tanya pun kat PE kan? Dia mana? PE pun pernah pergi kan? pernah pergi trial Trial, dekat Cardiff City. Cardiff City kan? Bila tu? Itu selepas menang Suzuki 2012 kalau tak salah. Bawa dengan Syafiq Syafiq Rahim. Saya pergi dulu dan Syafiq menyusul. 2 minggu memang tempat training dia memang support lah untuk Awak try mana? Ada try mana-mana? Seingat saya saya pergi track Frankfurt saja. Macam 2 weeks macam tu. Oi, Tapi tak dapat join atas, dia orang suruh join tim bawah. tim bawah. Masa tu selepas SEA Masa Games tu umur 2001. Saya ingat dalam 21 macam tu kot umur saya. Selepas SEA Games 2001. Tu sekali lah, lepas tu tak ada lah saya. Tak ramai yang tak Tapi berminat. yalah kalau kita nak tengok facility dia punya Betul, team, second team pun memang Betul. memang gila lah Quality kan. lah, quality. Quality padang dia, tempat dia punya dressing room, full professional dia Profesional datang. diorang dah lama buat lama. benda tu. Kita kan baru nak start kan. Kita baru nak Baru ada bertatih akademi lah. apa semua sekarang banyak. Tapi kalau korang, yalah macam awak dah pergi, adik mungkin dah pergi juga kan training tempat yang luar pada Malaysia. Adik nak Saya try tak nak. Tak pernah, Try tak nak. Tu yang saya nak dengar cerita awak Apek ni. Bila pergi tu, awak rasa macam, aku ni goalkeeper, aku nak pergi main kelab tu ada tak pergi kelab tu tengok ada lain goalkeeper yang sizing besar ke? Betul. Kan? Aku pula kecil kan. Pergi memang sizing besar tapi tak apalah, kita try je lah. Tak ada masalah kan. So pergi sana training and then ada main satu friendly, tapi pergi try tu memang untuk diorang punya youth team punya tu lah, try. Youth team lah. Pergi pun masih muda lagi, 2000 Masa tu umur mesti 18 rasa. 18. Tapi kalau lagi awal, awak rasa boleh tak cope dengan dia orang punya Training. level? Rasa kalau lagi awal Awak rasa kalau lagi awal, macam tu umur Boleh, 14, 13 macam Afrika banyak kan. Dia orang pergi France lama kan daripada umur 14. Awak rasa boleh saya rasa boleh. kan? Boleh. Ha. Tapi dari kita nak kena ada mentality yang kuat lah kan. Betul. Makan awak okey. So far makan, kalau makan sebab kita Saya problem so far okey, kita makan sekarang okey. nak pergi negara orang tu susah nak makan. Macam awak tengok makan muka okey. saya tahu awak senang makan. Senang. Senang dia.
Tak kan. Lalu je ada je stall yang nampak baik je kan. Masa tu Halal pergi ni, umur halal ni, umur jalan. 18 kan. So kita punya apa nak cakap? Keimanan tu tak berapa nak ni sangat masa tu. Tak pernah tak dah makan, lepas tu dah tahu benda tu tak halal, jolok balik untuk keluarkan. Pernah tak? Mesti pernah lalu. Itu biasa. Tapi kebanyakannya bila makan dah tak keluar tanya dah. dah. Dah Tak tanya. tak tanya dah. Halal ke tak halal? Tak buat tak tahu. Tak tahu. Tapi memang rasa ramai lah player yang Yang mana pergi luar kan? Pergi luar kita dah macam terkena. Sebab saya pernah kena dekat Australia lah. Masa tu kira underage lah. Berhenti dekat petrol pump macam tu kan. Lepas tu ada macam kedai macam kereta tu, van lah. Dia buat macam buka jadi kedai jual hotdog lah. Kita ingat macam okey lapar ni. Food truck lah, food truck. Oh kelang kabut ni pergi beli ni. Sekali dah makan separuh ada orang bagi tu bang. Okey, Jolok tak pun. apa. Saya cerita ni ada satu, saya tak bagi tahu siapa lah. Okay, kita dah makan benda tu. Okay, makan-makan, dia macam sup tu macam sup ikan hiu apa? Okey. Apa nama dia? Sisik tu. Ah, Hiu yang- tu. yang- Ini dekat mana ni? Macam pernah Ikan hiu boleh makan ni. Ha? Ikan hiu. Yalah. Dia macam Tapi, Macam bila kita ambil, kita pun makan benda tu. So bila ambil, rupanya dalam tu ada BABI. Oh. So kita pun macam oh, okey terlepas. Okey, terusan ni. So nak makan apa ni dia orang cakap kan? Ada budak ni. Saya tengok kat sebelah dia makan ayam. Kau makan ayam? Makan je lah. Cakap kan. Kita lah kat negara dia orang, walaupun ayam tu halal, tapi kat negara dia orang kita tak tahu macam mana. Lepas tu dia tanya kenapa? Ayam kot. Arak meminum, takkan ayam nak makan. Saya cakap, siut ada ni kan. So macam dekat situ sebenarnya saya nak ceritakan kat sini, makan sebenarnya bila kita nak pergi dekat negara orang tu susah kita nak adapt makan. Susah, Itu betul. sebenarnya. Betul tak? ya, tapi lah macam kalau kita fikir balik lah benda ni kan. Macam Apek dari Kelantan. Kalau dia dari kecil pergi bukannya Johor, dia terus pergi Europe, mesti dia boleh adapt. Betul tak? Betul, Dari segi cakap mentality mentality, Masak Ada. sendiri ke apa sana kan. Macam tu lah. Ini kita macam saya juga dari umur 11 12 berhijrah ke KL lah contohnya kan. Pun boleh hidup sebenarnya. So kalau kita dari awal, pendedahan dari awal tu rasa pemain bola kita lagi ramai yang boleh main Rasa dekat kalau ni. buat pendedahan lepas sekolah rendah tu Betul. lagi okey. Betul. Attachment dari kelab luar saya rasa lagi cepat Pergi lagi trial mana-mana Sekarang club kebanyakan academy. kita punya player lepas habis sekolah kan. Betul. Umur 17 18. 17 18 dah lambat. Saya pergi Brazil, saya jumpa budak Japan, budak Jepun, baru 10 tahun. 10 tahun. Dah 10 pergi. tahun Dah dia ada dah kat pergi Brazil. sana. Awak bayangkan Brazil Untuk tu training hujung je. dunia tau. Yang kita orang pergi line telefon tak ada kat situ. So saya cakap macam mana budak ni boleh hidup. Tapi itulah mentaliti mentaliti sebenarnya. Mentaliti nak Apa yang diorang nak, kan? Apa yang diorang nak tu kan. Macam Apek saya bangga jugalah sebab kita walaupun kita tahu dia daripada Kelantan tapi orang tak tahu cerita dia keluar daripada Kelantan daripada umur 13 tahun. Dia dah jauh daripada family. Dan hasilnya memang dia the best goalkeeper yang semua orang tahu, siapa tak kenal Khairul Fahmi Syedmat kan. Ya. Dalam banyak-banyak keeper lah. Dia Apek keeper. Kenapa dia pilih 19? Saya pun tak tahu. Nombor jersey. Nombor 19. Nombor 19, Kalau tak, Sebab Satu. Saya pula nak jawab tadi saya pakai kereta saya dah perasan 19. Saya cakap 19 siapa? Itulah. Saya tak boleh tangkap orang ni. 19. Saya cakap, siapa lagi 19? Saya tak fikir, tak dapat tangkap dia lah. Pasal apa back 19? Dia 19 masa tu awal-awal tu pakai nombor jersey 30. Junior biasalah nombor besar-besar kan, Ya. 30. Hantam je nombor berapa tu. Lepas tu yang 19 satu pakai ni Azlan Zainal. Azlan Zainal. Dia bukan main 19 kan. Nak putih 19. Lepas tu dia keluar. Masa tu biasalah manager akan tanya nombor jersey apa semua, siapa nak. So player dah ada nombor jersey dia. So nombor 19 dia yang tinggal, tak ada orang pakai. Itu je. Nombor terbiar lah. Tapi kalau dulu goalkeeper nombor 1, tak nombor 1, Dia 16. 16 pun sama. 16. Tapi masa kat Kelantan 16 dah piar. Oh iyalah piar. 13 lah tu apa Indra. Betul. Indra. Indra. Satu dah memang keeper yang ni lah. Satu 22, 23 memang dah keeper senior lah kan. So nombor 19 dia tinggal. Dia cakap Pep ada nombor 19 je. Cakap mana-mana lah bos. Saya pakai je. Tapi dia Tapi nombor tu lah yang melekat sampai sekarang, melekat sampai sekarang lah.
bukan nombor yang jadi masalah. Apa tu? Performance sebenarnya. Okay, luck jugalah kan? Awak bawa Okay. nombor 19 tu luck untuk awak sampai awak. Mungkin sebab orang pelik lah, keeper pakai 19 kan. Betul. Itulah cerita dia. Azmar Denan kan 19. Betul? Azmar Denan 19. Azmar Denan. 2010 ni 19 je? 2010 tak? 2010 22. Masa champion tu? 22. 22? 22 ke 23 aku lupa. Tak, national pun awak pakai 19 juga. Sekali je. AFF 2014 masa tu dengan Coach Ong. Dia bagi pakai nombor 19 lah. Masa AFF tu awak pakai nombor Nombor 19. 22. Berdua 22. Masa 22. Menyina sangat tu awak AFF tu. Mina, nombor 19. Itu pun Awak, Safi. sangat-sangat Mina. Safi lah Mina. Dia save penalti Ferdinand Sinaga. Itu je lah yang saya punya turn point yang orang kenal kan. Sebab dia save penalti tu, kalau tak masak kita Masak. dekat Kira sebab awal. Sebab awal penalti awal tu. tu Indonesia second final lah main kat Indonesia. Indonesia dapat dapat penalti pula awal. Oh, Minit ke yes, berapa? betul. 15. 12 gitu lah. 12 gitu. Lepas tu Apek save. Itu yang Apek semua meletup. Tapi dramatik kok. Saya tengok game tu yang Apek save. Tunggu kat TV. Save. Keeper. Itu memang awak target situ macam mana, Apek? Sebelum game tu Datuk Raja Gopal lah. Dia dah cakap Apek dia macam boleh baca tau. Apek kalau ada penalti ke apa, kalau kapten dia ambil, dia akan bagi belah kiri awak. Dia cakap, okey kita praktis. So lepas training tu dia yang sepak penalti, Coach Raja. Dia bagi ketuban situ je. So bila dalam game tu jadi macam tu, okey. Coach Raja cakap kalau kapten dia kiri. So Memang awak dah baca memang lah. Isteri tu memang dah baca namanya lah dia. study jugalah. Memang Coach Raja study. So saya pun dengar arahan dia jugalah kan. Tapi jumping awak tu main peranan. Sebab bola tu bukan dekat dengan awak juga tu, jauh juga tu bola tu. Maknanya lompatan awak tu dia. Masa tu spring tengah kuat dia. Sebelum muda. Sekarang ni banyak nak kena servis. Masa tu pakai adjustable baik. Honda, Jepun Okey, baik. Nak tanya kau time dekat Kelantan. Okey, time awak main Kelantan dulu. Kita tahu time tu vibe Kelantan memang fenomenal lah antara dalam dunia bola sepak ni. Time tu Kelantan memang satu pasukan yang orang kata hebat. Dia rebranding balik pasukan Kelantan, buat balik kata stadium cantik, cat balik, dan tak silap saya Red Warrior ada satu kafe. Ada Ada semua kan? masa tu. So time tu Pat, boleh tak cerita sikit macam mana time awak berada dekat vibe dekat Kelantan tu, macam mana dengan penyokong dia orang, supporter dia orang, sebab kita tahu supporter Kelantan, peminat Kelantan memang sangat-sangat fanatik. So macam mana awak boleh cerita tak? Start 2012 kan? Dia 2009 lah. 9. Masa kos satu. Kalau betul-betulnya 2008 tu kan daripada di Gabdana. So masa tu PR main aku 2008. Masa tu aku dekat Rimau Muda saya. 2008 tu Kelantan dah slow naik lah daripada di Gabdana tu. So bila 2009 tu dah naik Liga Super, aku balik Kelantan and then start dari situ lah slow naik kan. Coach Satya bawa apa semua sampai 2-3 tahun juga lah. Kelantan yang meletup tu. Sebab sebelum ni Selangor masa tu, Selangor yang tengah Sebelum Kelantan Selangor tengah kontrol apa semua. Lepas tu Kelantan take over ni lah. Selalu tim tengah perform. Lah buat transformasi. Dia lah. Cik Nak Musa. Tu cakap dia bapa bola sepak Kelantan lah cakap dia kan. Time Kelantan tengah meletup yang tu kita tahu presidennya Tan Sri Anwar. Tan Sri Anwar ni seorang yang memang minat bola memang dia tahu pasal bola Dia awal-awal tu ramai cakap dia tak tahu tapi dia belajar. So dia belajar, memang dia membaca buku pasal bola apa semua, law, dia belajar. Dia karakter dia macam mana Dia seorang yang kalau kau nak pergi training dia ada ke, nak pergi setiap game dia ada ke, ataupun time game dia turun padang ke, dressing room dia turun ke, macam mana Dia memang karakter dia memang selalu ambil tahu pasal team lah. Kalau tiap game tu memang dia akan ada lah setiap game. Kalau dia free memang dia akan ada. Banyak dia ada and then dia akan turun dekat dressing room untuk bagi talk dekat player, bagi speech apa semua, bagi semangat kan. So kalau training tu tak selalu tapi dia akan turun. Seminggu tu 2-3 kali kerap turun jugalah. Tapi sebenarnya bila untuk saya bila seorang
bos, kita panggil presiden bos lah. Bos daripada kelab kita turun, of course kita akan rasa semangat. Sebenarnya benda tu mainkan peranan yang penting. At least kurang-kurangnya bos tahu kita punya bekerja macam mana. Macam kita tahu JDT, Tengku Orang Ketua Johor, macam mana dia tahu pasal bola. So dalam tak banyak kelab yang ada bos yang boleh turun sampai padang, macam tu. betul. Dia dari segi orang kata masalah dalaman pemain dia ambil tahu tak? Dia Maksudnya pemain tak ada duit terpulang pada pemain lah. Dia akan bagi tahu lah di turun padang dia selalu turun padang bukan dia nak tahu masalah dalam tim lah. Ya, Kan betul. kalau yang tak ada masalah lah kan. So bila ada masalah tu dia nak tahu. Kalau masalah personal tu direct dengan dia bagi tahu okey kalau ada apa-apa masalah personal yang perlukan saya tolong, saya boleh tolong. So dia memang dia rapat juga dengan player lah. Yalah, dia rapat Tan Sri. Tapi kita yang segan lah dengan dia sebab dia Tan Sri kan, dia tahu tinggi. Dia selalu jugalah tolong. Dulu pernah juga dengar tolong Apek, tolong Mak Yo, kita punya kawan tu kan sampai dia kahwin. Masa tu lah, masa tu. final, sebelum final tu kan. Kahwin So Tan Sri ni banyak berjasa juga kat bola sepak Kelantan sebenarnya. Dan selepas era Tan Sri tu Pek, Apek rasa macam mana bola sepak dan sampai stadium tu di colour warna pink. apa perasaan orang Kelantan ni yang stadium aku ni Nasib tak jadi ya. Itu tukar kali pindah awak dah sana? Saya ada lagi, dia 2014 ada. Datuk Vida, dia sponsor sebenarnya. Dia sponsor utama untuk pasukan masa tu dan juga dia cat colour pink tu dia sponsor untuk kerajaan negeri lah kan. Sebab stadium kan ada kerajaan negeri. So betul. kelab memang tak ada kuasa lah untuk bagi tahu untuk halang kan. So kerajaan negeri dia nak cat baru. Cantik tu cantik lah colour pink kan, tapi colour pink kan, bola dengan colour pink tak banyak kan. Sebab jauh sangat kan daripada colour trademark merah lah. merah putih dengan pink. So saya tak tahu penerimaan orang Kelantan macam ada yang suka, ada yang tak. First time awak dapat tahu yang stadium tu kena tukar colour pink. Awak rasa macam mana, Bang? Ya ketuk dahi. Kalau tak lain semua? Sama. Sebab colour pink tiba-tiba sampai JC pun warna pink maksudnya. JC pun colour pink. Rasanya JC. Adalah ada colour pink. Colour pink kan. Oh, kira sampai dia punya vibe, yelah Kelantan kita tahu dengan merah kan. Merah. Tapi ramai Bayangkanlah kau pakai colour pink kau keluar. Jalan-jalan pergi mall kan. Takkan lain. lama tak colour pink? Lama. Lama. 3 tahun 4 tahun lah. lama. Baru tukar. Baru tukar tahun lepas tu. Oh, jadi cat. Tapi Stadium jalan. memang warna pink. Warna pink. Seat dia kan pink. Ya. Sebab Tapi tim Kelantan okey masa tu. cat tu mahal kan. So masa tu memang apa Datuk Vida dia antara apa orang bisnes yang berjaya kan satu orang Kelantan yang berjaya. So dia ada duit untuk cat semua. So bila kerajaan nak tukar balik susah. Banyak sebenarnya orang Kelantan yang berjaya, yang businessman Hmm. ramai sebenarnya orang Kelantan yang berjaya kan. Ni salah seorang. Dia suka berniaga, dia suka berniaga. Salah seorang. Ramai orang gaya kat Kelantan. Salah Setuju. awak rasa kalau awak mungkinlah kita doa sama-sama mungkin Apek satu hari nanti mungkin niat nak balik Kelantan, dia nak buat transformasi untuk Kelantan. Adakah awak akan tukar colour tu ataupun apa transformasi yang awak akan buat untuk Kelantan? saya akan kekalkan Kelantan punya jati diri itulah kan. Transformasi tu kita build up dari bawah balik lah. Slow start naik kan, tak boleh nak terus mendadak target apa yang macam tim sekarang buat kan. So kena start daripada bawah macam Tan Sri buat, dia start daripada bawah slow naik kan. Betul, bola sepak mengenai proses. Proses Dia proses. Contohlah kita tengok tim-tim besar mana ada terus sukses kan. Dia macam Man City pun dari bawah dan slow build up balik. Memerlukan masa lah. Setelah jatuh, lepas tu naik balik kena perlahan-lahan. Memerlukan masa dan memerlukan duit juga lah. Yep. Awak cerita sikit Kelantan yang dulu Masa saya main lah. masa awak main dulu. Dia punya suasana tu lah. Suasana dia, fans dia. Fan dia memang cakap apa? Gila, cakap bahasa kasar dia gila lah kan. So kalau menang je kadang pergi pun kadang makan free, pergi kedai-kedai kan, makan free belanja. Syok je. Tunjuk muka je lah. Tunjuk muka. Tapi kalau kalah?
Kalau kalah? Kalah pun diorang okey lagi. Ya. Jangan tunjuk muka. Tapi Okey, tapi jangan tunjuk muka lah. cerita ni betul tak betul orang alam lah. Saya pernah dapat cerita yang dulu saya ni main. Time tu tak silap saya ada satu game tu saya ni ada buat mistik sikit. Batu Pep sampai rumah depan pintu tu Pep. Betul Pep? Batu tak tahu tapi mungkin lah kot. Tak tahu dia duduk kondo saya masa dia dekat Kelantan tu. belakang Tapi stadium tu kan? memang fanatik betul lah. Dia duduk dekat dengan stadium agaknya orang tahu kan. Menakutkan tak Pep? Dia kalau kalah tu menakutkan lah. Dia kalau Kan, orang kalau Kelantan contoh tak kalau tim luar datang stadium Kelantan lah. Ya. Kalau Kelantan Itu kalah, saya menakutkan. kalau Kelantan kalah takkan keluar ikut pintu betul lah. Pintu depan. Terus Lama. pintu tepi sambung dengan balai polis terus. Ataupun tunggu time lama tu lah. Truk polis terbalik dia. Terbakar kan. Terbakar. Oh, terbakar benar lah. Terbakar. Kita Dia tengok punya Pasal fanatik apa tu. Pasal apa Fanatik dia? Fanatik dia macam mana ya? Terlampau Maksudnya fanatik. ialah setiap Dia mungkin ada 2-3 orang je fanatik. yang betul-betul fanatik terlampau sangat kan. So yang lain tu macam tambah-tambah je lah. Bila dah seorang dah buat kepala, yang lain semua dah. budaya Kelantan kot. Dia yalah terhadap bola ni dia memang dia passion. Kalau tengok dulu penuh stadium. Betul. Time apek kan. time Kelantan apek, tak ada apa. Tak ada apa. Itu je hiburan. Dengan Kalau Diki kita- Barat. Kalau kita pergi dulu kalau kita pergi dulu pun memang nak tengok ramai orang pun Betul. dekat stadium je lah. Ya, ya. Itu je. Tapi Hiburan, saya rasa saya semangat ingat lah time tu sebab masa 2009 kita separuh akhir dengan Perlis, 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 betul. Perlis kan. Masa tu Ali Napi main lah, Pek ada kat bench lah masa tu. Memang fanatik gila dia. Betul. Kita warm up kita tak aman lah, tak aman. Warm up tu ataupun masa dekat hotel, dia orang nak pergi stadium kan, hotel selalu duduk dekat dengan tepi, stadium Kota Baru kan. Dia orang akan datang, lalu dia orang akan tahu player duduk situ. Contoh awak keluar kepala, kena saja macam-macam lah. Dia orang sebenarnya bukan apa tahu. Kalau awak tanya saya fan Kelantan ni, dia orang tak nak kalah sebenarnya. And then dalam masa yang sama, dia orang sentiasa percaya tim dia orang kuat. Memang time tu Kelantan memang kuat. Jadi bila kita pihak lawan ni pergi sana, memang agak tak tenteram sebab saya ingat lagi coach Ifan pernah bagi statement, dia kata Kelantan macam MU. Betul. Ibarat kita pergi main kat Old Trafford lah. Tapi memang betul. Tapi bukan dekat Best gila lah main dalam keadaan macam dekat tu. Kota Baru, bukan kat Kota Baru je, kat main away pun. Kelantan pergi main away Fan, pun fan. fan Ada dia memang je, penuh. betul, Itu Kelantan. hebatnya Kelantan ni. Banyak orang fan dia Kelantan kan. merantau. Lagi dekat Shah Alam tu dah macam Kelantan dah. Penuh stadium kan. Ya. Tapi Berapa lama, Ben? memang baik lah tim. Berapa lama time tu. Kelantan? Yang Kelantan? Aku lama. Lama kan. 10 tahun. Boleh lah, lama juga lah 10 tahun. 10 tahun. Selepas tu berhijrah ke Melaka. Faktor penghijrahan awak tu yang orang nak dengar, yang saya nak tanya dengan Pep, pasal apa kau keluar pada Kelantan? Caluk Ah, lah. Pasal apa awak keluar pada Kelantan tu kita nak tahu. Bodoh dengan Macam mana? Caluk. Dia tak fikir pun nak keluar Kelantan sebenarnya. Tak pernah terfikir pun nak duduk sini je lah kan sampai Betul, pernah statement tu keluar daripada mulut sampai habis. Kan selagi orang Kelantan nak, aku nak stay situ. Ada orang tak nak pun aku nak stay juga sebenarnya. Tapi memang bukan aku nak berhijrah. Kena hijrah. Betul. Disuruh hijrah. Terpaksa. Dia suruh Disuruh hijrah. Masa tu tim tak tengah macam tak berapa nak okey kan. Tak apa nak okey. Tim mungkin ada masalah, struggle apa semua. So Zaman kejatuhan Kelantan lah tadi. zaman kejahatan. Itu belum lagi. Dia lepas aku keluar tu. Cerita dia nak bagi tahu lepas Apek keluar baru memang jatuh. memang jatuh lah. So masa dia kat sana masih dia ada lagi. Tapi memang 2013. 2018 saya keluar. 18. kalau 2018. cerita Kelantan, Apek, tak Apek, Pia. Selepas awak keluar tu siapa yang main keeper? Syahrizal. Lepas saya ada Syarizan pun ada lagi masa tu. Tapi yang main saya ada budak muda satu. Tapi kira berjaya juga Apek masuk Melaka masa tu. Memang Melaka pun meletup masa tu. Di mana ada Apek di situ lah. Betul. Kalau kat Melaka tu, sebelum tu tak ada orang. Betul. Apek datang tu ada orang. Jam. Macam sekarang Sabah kan. Jam jalan depan tu jam tu. Terus hantuah Orang banyak Anjubat main semua on. keluar. Anjubat keluar, hantuah semua keluar. Tapi memang ni lah, Apek pergi tim mana pun, tim tu akan terus faham. orang kenal. So itu sebenarnya influence daripada Apek. Lepas Melaka, terus Sabarlah. Sabah kan? Lepas Melaka Sabah. Tiga Tiga- tim je. Oh, dia tim lah. 3 tim saja awak. 3 pernah tim je dalam. lah. Saya kat Kelantan tu lama lah. Kelantan. Kelantan lama kan. 10 tahun. Melaka? Oi. Melaka 3 tahun. 3 tahun. Okey, Sabah. Sabah. Sekarang ni Sabah. Sabah. Apa yang menyebabkan awak nak ke Sabah?
Sebab Sabah. kita kadang-kadang nak pergi ke Tempat ke jauh sana kan? tu jauh. Satu jauh, satu Lagi player bola mesti fikir Sabah jauhnya, betul? Macam tu. Kenapa? Cuba Sama lah cerita fikir. Nak travel semua Nak kan. travel apa semua memang jauh lah. Masa Ya, tu family pula anak pun dah sekolah rendah. Kan daripada Melaka nak pindah fikir macam mana nak pindahkan anak apa semua nak uruskan kan, dengan cost travel lagi. Ya. So masa tu pergi Sabah kau tahulah sebab Datuk Ong Kisri kan. Memang ramai player pergi Sabah tu sebab dia lah kan. Yang kita nak pergi tu fikir tempat tu macam mana. Jauh betul kan. So bincang dengan wife macam mana anak sekolah, macam mana Sabah boleh ke tak pergi main apa semua. So dah bincang-bincang okey. So itulah. Kalau hari Benda raya, yang susah tu senangkan je lah. Kalau hari raya, Bet? Okey. Alhamdulillah best. Dah aman lah sekarang. Tiket berapa, Bet? Kalau balik raya? Huish. Seorang? Seorang 2000 lebih. macam pergi London juga dek. Macam pergi Korea lah. Pergi balik? Pergi je. Pergi saja. Sahala. Kalau pergi balik 3,000 juga. Kalau raya 3,000 juga. Itu seorang. Seorang. Kalau saya anak 7, Darab lah 3. Darab lah 3. tak balik 2 tahun tak balik. Pernah Sabah offer dik? Ha? Pernah. Tak ada, lah. Sebab yang best yang pergi Sabah yang buat Sabah naik ni ada best. Bawa ke setahun lah. Iswi bawa SEA Games SEA Game. Banyak budak-budak tu lah, betul. YB Bat kan. Betul. Gopi apa? Siapa yang jadi tu India tu? Gary. Gary. Bebek harimau muda lah. Tim yang Sabah yang menjadi transformasi apabila APEC, YB Bat pergi dan antara tim yang kuat lah dalam liga kita sampai sekarang. Sabah masih lagi antara tim yang digeruni. Biasalah menang kalah itu Normal lah. normal. Cuma ialah kehidupan kita yang player bola yang dekat Semenanjung ni nak kena pindah ke sana tu agak mencabar. Bila dengar cerita Apek ni memang agak mencabar lah, apatah lagi kita kan, kita nak tahu dengan saya, kalau saya anak ramai dengan wife lagi nak pindah sana memang 100 kali kat fikir kan. Kos lah, kos. Gaji kau Apek, gaji period. Kau mungkin dekat sini Apek nak converse kat korang berapa gaji dia ke. Tapi lah bagi saya dia berjaya lah. Apek berjaya membawa satu tim tu, walau dia pergi mana pun tim tu ada impact. Ya. Dia ambil cabaran tu lah. Betul, itu Tim tu yang- mungkin satu tim lah kan. Tim tu tim lah, tim bola. Sebelum ni Sabah pun orang tak kenal. So sekarang dengan ada Apek, selalu ada Fight yang lah. fight. So itu satu warna-warni dalam bola sepak kita lah. Tapi start dia orang punya best pula ada semua kan, dan Datuk Gimsi tim Sabah jadi lagi kuat lah. Betul. Itu je lah. Tapi fan pun tengok game juga ada kan nak datang fan Sabah Fan Ada game-game yang baik macam ramai juga ramai stadium betul lah. Kalau orang JDT Selangor tu memang ramai lah kan. Mana-mana fan tu kan. Ke memang tim memang kena konsisten lah untuk dari segi permainan contoh kan, ataupun kemenangan. Bila kita menang fan mesti datang ni confirm. Lagi-lagi Sabah memang fan dia orang agak fanatik juga Sabah. Weh, fan Sabah cakap macam Kelantan pun ada juga. Dia betul-betul fanatik. Betul. So dia Dia punya hiburan pada dia. budak sampai orang tua, perempuan pun ramai yang tengok macam makcik apa semua. Pasal perempuan semua. Perempuan je tengok situ kenapa? Asal maksudnya cuma tengok sana. Memandang dia. Tapi ini susah sikit dia pandang. Saya tu tengok dia dua orang ni. Ini ada cerita ni dua orang ni. Ceritalah. Okey, Pat, momen paling sepanjang career kau, momen yang paling best bila kau menang cup dekat mana? Momen paling best Dengan tim mana? dengan Kelantan lah. Kalau dengan Kelantan lah. Yang Kelantan dia menang cup kan. 2010 lah yang first dapat cup tu, Malaysia Cup. Kelantan tak pernah dapat cup. Masa berapa tahun dah? 89 tahun kot Malaysia Cup. Lebih kurang. So 89 tahun. 89 tahun. Dia 2009 tu dong masuk 2 kali final tapi dua-dua kalah. Masuk Dan awal tu Malaysia 2010 Cup lah kan. Masuk saya Malaysia Cup. Kan sebab Kelantan pernah menang Liga 89, tak ingat saya lah, semi pro. Dulu Tapi tu Liga lah. Ni Malaysia Ni Cup. cup. Malaysia Cup lah. Cup. Lama lah. Lama. Yang paling membanggakan kau dalam career bola sepak kau champion apa? Okey. Of course. Dengan Kelantan lah, dengan klub kan. Suzuki Cup lah. Itu yang buat apa cakap SEA Games ada ke? batu SEA Games? loncatan lah untuk apa? Untuk Turning point lah. turning point lah. SEA Untuk Games lepas career kita ni kan. SEA Games lepas tu kan.
SEA Games selepas tu, Selepas tu? 2011. Lepas champion Suzuki Cup. Mm-mm. Yelah, 2011. Selepas dia AFF tu lah. 2009, 2010, 2011. Champion balik SEA Games. 2009 yang korang kan Datuk P. Lepas AFF tu lah Apek bertukar menjadi selebriti. Betul. Betul. Selebriti sukan. Saya tengok berita je ada je dekat Kelantan lah. Tapi Apek Orang ni- jemput datang rumah apa semua kan. Sebenarnya kalau tengokkan karakter dia macam tak banyak cakap. Tapi pasalkan dia duduk jauh, dia tak boleh panggil. Tapi kalau dia duduk area sini, hari-hari dah kena panggil ni kan. Betul lah ni. Boleh ajak sembang, boleh ajak cakap. Kan? Boleh. Tapi Kita ada Esra Rina punya team. Kan? Boleh lah. Kalau nak ni tahun depan. Boleh kalau Saya rasa ada dia- dekat kan. Tak, saya rasa awak ada beli rumah kat sini Kan, kan. Lalu duduk sini lah. Saya duduk tahu sini dekat. lah. Tak. Itu belum fikir lagi. Belum fikir, ya. Tengoklah. Memang Tapi settle anak-anak down. pun sekolah sini. Masuk kat sini lah. Anak-anak sekolah sini. Sebab tu saya tanya. Tapi Pat, kalau tak lah kita cerita pasal bola, kalau melihat sekarang perkembangan bola sepak lah, keeper terutamanya. Kan dia tak macam dulu, macam zaman kita main tak adalah Dulu pakai save kaki, je. Dulu save asal pakai save je. tangan je kan. Dulu passing boleh tangkap. Kan? Itu dulu sangat. Dulu sangat lah. kan. Maksudnya modern football Yes. dari Ada zaman perubahan ke zaman lah. ada Perubahan. perubahan. Sekarang banyak pakai kaki. Keeper kena pandai. Penting. Modern goalkeeper, modern football. transition. So apa pendapat sebagai penjaga gol? Bagi aku rasa lagi bagus lah sebab game sekarang pun dah lain kan. Betul. Memang start daripada bawah, banyak yang cakap apa? Build up play. Build up play kan. So keeper memang nak kena selesa dengan kaki. So aku daripada keeper yang kalau goal kick je sepak atas, so nak kena transition, nak tukar cara tukar pada passing, build up build Dekat up. bawah. Tapi tengok awak Makan agak selesa. masa jugalah. So benda-benda Agak tu- selesa tu nampak kena- awak kaki. Kena adapt dengan Ya, ya. keadaan. Betul. Sebab sekarang punya training pun dia, kalau kita, ni dulu keeper kalau Asing. warm up asing. Training pun asing, keeper lain. Ni, tapi sekarang ni modern sekarang ni keeper pun dah join dah. Join sekali. Kaki Kalau juga. passing. Buka glove main pas-pas pakai kaki. Sebaiklah aku tu ada lagi apa? Teknik striker masa Darjah 5 tu. Walaupun tak diiktiraf. Kalau tak retra, nasib baik ada lagi. So boleh Ada lagi dipraktikkan lah balik nak lah. dribble orang tu. Awak jangan buat time game nanti. Itulah awak nak buat dribble. silam pula depan. Saya teringin juga. Betul ya? Tengok macam apa? Keeper dulu Campos kan. Oh, nak bin wow, oi. dia. Sok juga Rene tu. Higuita. Ingat tak? Kalau dia Higuita. sampai ke depan. Teringin dia. kat nak buat macam tu Scorpionnya tapi tak. Kalau jadi Saya tak takut kena tembak. Takut kena tembak. Tapi kalau awak okey. Dalam training tak ada boleh, orang dalam marah. training boleh. Dalam training ya. Awak jangan apply pula benda tu dia. Marah Datuk Kim Sui nanti. Dia cakap dia ni apa besar ni dekat box ni dia pergi step overnya striker. Dia buat silang pula. Jangan dia. Simpan Itu kalau lepas retire. kalau nampak tu tengok, aish. Tak, itu game legend nanti boleh. Boleh try. selama main bola dia tak pernah tak orang cakap Pat nak main striker tak, Pat nak main ada tak pernah Tukar. nak suruh tukar position balik? Tak ada. Tak pernah. Tapi aku rasa masa pre-season dengan Kelantan pernah jadi coach apa? Steve Darby Steve Darby dia pernah letak aku jadi player. Oh. Jadi Posisi? player. Tapi friendly je lah. Oh, Untuk striker lah. just suka-suka je lah. Flank. Flank. Tapi sekejap lah, 5 minit nak habis Tak, itu. saya boleh bayang awak berdesuk bola through ball daripada tepi. Saya boleh bayang tu. Mesti mantap tu. Ni cerita betul lah. Cerita betul. Tapi sekejap lah, itu je nak bagi fan suka je lah kan. Ya. Okey. Tapi Pat, tengok Kelantan sekarang lah. Macam mana? Apa pendapat Apek lah sini lagi? Sebab ada Kelantan United, ada Kelantan United, ada Kelantan sekarang Kelantan Darul Naim. Kelantan. Jadi Dan sebelum ni tahun sebelumnya ada Kelantan United dengan Kelantan. Kelantan. Dua. Ada dua. Kelantan United kan dah tukar tahun ni Kelantan Darul Naim kan. Rasanya sebenarnya bagus juga lah Kelantan KDN lah sekarang. Kelantan Darul Naim tu dia buat macam ni sebab Kelantan yang satu lagi tu dah terkubur cakap yang tim pemain tu kan dah terkubur, dah tak ada apa masalah kita tak tahulah kan. Tapi maknanya ada lagi tim ada lagi orang anak Kelantan yang create pasukan Kelantan ni untuk ni baliklah untuk naikkan balik bola sepak Kelantan walaupun bukan pasukan Kelantan betul tapi masih lagi Kelantan lah kan? Mewakilkan kan. Kelantan. So kita nak tunggu Kelantan yang dah terkubur ni nak bangkit daripada kubur balik. Tak tahu bila.
tak tahu bila. Kan mungkin akan naik balik. Kita tak Mati tu semua. Dia naik macam ni. kan. Sebab memang dah terkubur. Dah memang terkubur habis dah. Buat apa balik kot. So Awak jadi manager. saya jadi ni kan. CEO ke Dia jadi apa? CEO awak PR. Kalau saya kaya insya-Allah saya akan cuba Amin. untuk bangkitkan tu kan. Ya, betul. Sayanglah Betul, dengan betul. sejarah banyak tiba terkubur macam tu. Tapi bukan awak set up nak balik tu, awak nak jadi Bilal lah kat tempat. Tapi saya dulu kat sekolah UKL saya bilang. Nampak? Pasal tu saya cakap. Tapi Bilal. Bilal tu buat cakap mualaf. Tapi bacaan Bacaan dia. Azan padu. Awak tak dengar dia punya baca dia. Kata lu tu. Lama tau. Bilal pun gaji dah tinggi Mungkin Sebab awak ada pengalaman tentang tu kan. Awak mantap dia. Tu je lah saya nak bagi tu. Sepanjang saya melihat awak bermain beraksi until now, awak masih lagi dalam keadaan yang sama, maintain. Alhamdulillah. Tapi saya nak tanya awak satu soalan selepas ni episod 6. 6. Awak rasa siapa yang sesuai untuk management Astro panggil untuk duduk kat next tempat ni awak lah. tu? Guest ya. Saya nak apa, kalau boleh ni lah. Kan cakap pasal Kelantan. So saya tak banyak Okey. bukan tak banyak tahulah. Tak banyak, saya tahu juga tapi yang betul-betul pure yang tahu saya panggil ni lah. Kapten saya lah dulu. Badi Razi lah. Badi Razi. Ya. Okey. Okay, guys. Mungkin kita boleh tanya Pia kan. Macam Apek dah keluar dari Kelantan. Kan? Apek dah tak tahu, mungkin tak Betul. tahu cerita Kelantan. Sekarang macam mana, mungkin Pia Pia ada daripada zaman dia tak pernah keluar. Lepas PDRM kan dia balik Kelantan kan. daripada Kelantan, PDRM di sampai- Kelantan sampai habis lah. Lama. Hanya daripada Kelantan naik sampailah Kelantan jatuh tu dia ada. So dia banyak tahu lah. Tapi Pia dia pekat Kelantan ke tak? Kan tak faham pula kita kan. Tak ada. Dia boleh okey. Dia boleh. Boleh. Biar berapa lama duduk ni. Masa maju. Biar. Tapi lepas ni kita kena, kalau Pia kita mukbang kat sini. Sampai. Pia next kita panggil awak untuk episod yang ke-6. Alright, stay tune dan jumpa lagi untuk next episode. Bola dulu baru kamu.